Ya, kita kembali dan untuk mengikuti segmen tazkirah kita, sembahyang teras kecemerlangan umat, dan ini yang akan kita bawakan bersama tetamu undangan kita, narasumber kita iaitu Yang Mulia Ustaz Samali Haji Adam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ya, apa warahmatullahi khabar? wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. 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 Jadi Baik. kita akan membawakannya tajuk kita pada hari ini. Dan Ustaz, kita sedia maklum Isra Mi'raj akan dapat kita sambut pada hari ini sambutannya, dan bertemakan pada tahun ini sembahyang teras kecemerlangan umat. Isra Mi'raj adalah peristiwa yang berlaku pada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apakah peranan kita sebagai umat Islam dalam meraihkan peristiwa yang bersejarah ini, Ustaz? Baik, terima kasih Muammar dan juga Datul. Ya. Ada penonton muslimin muslimat yang dimuliakan oleh rahmat Allah sekalian. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan atas limpahan rahmat nikmat Allah jua pada pagi ini. Kita akan membicarakan, dan juga perbicaraan ini adalah sempurna ingatan kita terhadap perjalanan hidup baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa Isra Mi'raj baginda sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kalau kita melihat daripada segi peranan kita, Muhammad, sebenarnya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewajarnya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana atas perjalanan peristiwa tersebutlah maka sebenarnya kita dapat melihat bagaimana cara kita untuk memantapkan iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejarah menggambarkan bahwasanya setelah kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali daripada perjalanan Isra Mi'raj tersebut, bukan mudah untuk meyakini tentang kejadian-kejadian yang aneh, dan apatah lagi peristiwa-peristiwa perjalanan tersebut adalah suatu perkara yang di luar akal manusia sendiri. Yang pertama sekali ialah perjalanan daripada Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa adalah perjalanan yang memakan masa 1 bulan jika menaiki unta pada zaman itu. Zaman sekarang ini dah mustahil lah, perjalanan mungkin hanya memakan masa 1 jam boleh sampai. Kemudian lagi apatah lagi bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwasanya Rasulullah telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah berkenaan dengan sembahyang itu juga adalah merupakan satu perkara yang penting. Bermakna di sini peranan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuba memantapkan dan meyakinkan lagi keimanan kita. Keimanan kita bahwasanya apa yang berlaku itu adalah suatu perkara yang hakiki, suatu perkara yang betul-betul terjadi, dan kita melihat di sini bahwasanya peranan kita juga adalah supaya mengambil pengajaran dan iktibar apa yang berlaku, apa yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama sekali tentang perintah sembahyang itu sendiri dan perkara-perkara yang ada hubung kait dengan orang-orang yang melakukan perkara-perkara mungkar. Maka sebab itulah di sini kita melihat bahawa kita memainkan peranan supaya setelah peristiwa tersebut maka kita jadikan diri kita ini adalah seorang yang punya kepribadian yang baik, punya akhlak yang mulia, kemudian lagi berpandukan kepada ajaran-ajaran syariat agama Islam, berpandukan Al-Quran dan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tema kita pada tahun ini ialah sembahyang teras kecemerlangan umat. Jadi kenapakah persoalan sembahyang itu sering dikaitkan dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, Ustaz? Baik. Kalau kita melihat setiap kali kita menyambut Isra Mi'raj, sembahyang itu adalah merupakan sebagai seolah-olah sinonim dengan peristiwa tersebut. Betul. Satu keunikan di dalam ibadah yang kita kerjakan di dalam rukun Islam, sembahyang ini mempunyai satu perintah Allah yang direct datang daripada Allah berbanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Betul. Kalau kita melihat ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji, semua melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Tetapi apabila perintah sembahyang ini adalah merupakan satu perintah yang mana Allah sendiri menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun kalau kita perhatikan dalam bentuk yang asalnya sembahyang 50 waktu Allah perintahkan. Tapi atas perbincangan, inilah bagusnya adanya perbincangan. Dan juga di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan berbincang dengan Allah, tapi berbincang dengan sahabat Nabi, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Artinya keimanan kita ni dalam peristiwa Isra Mi'raj, kita ni melihat juga ada beberapa para nabi yang memainkan peranan. Baik.
Setelah perbincangan, maka akhirnya sembahyang dikurangkan menjadi 5 waktu, dan tetapi pahala 5 waktu menyamai dengan pahala 50 waktu. Masya Allah. So itulah kenapa Allah berfirman, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang itu diwajibkan ke atas orang yang beriman pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Satu waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya sudah ditentukan. Cuma barangkali kita melihat juga bahwasanya walaupun yang wajibnya adalah 5, jangan kita ini abaikan perkara-perkara sembahyang-sembahyang sunat. Kerana sembahyang-sembahyang sunat ini juga adalah merupakan satu perkara yang ada hubung kait dengan kehidupan kita ini. Dan kita ini melihat sendiri bahwasanya sembahyang itu adalah merupakan ibaduddin, tiang agama. Sehingga Rasulullah menyebutkan as-salatu imaduddin, sembahyang itu adalah tiang agama. Faman aqama faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan sembahyang, siapa yang mengerjakan sembahyang, maka disitulah menunjukkan ia adalah orang yang beragama. Wa man taraka, dan siapa yang meninggalkan sembahyang, faqad hadamaddin, ia telah meruntuhkan agama. Bermakna tidak nampak orang itu adalah seorang yang beragama. Seorang Islam, seorang Muslim, ia dikatakan seorang Muslim bukan kerana ia mengucap kalimah syahadah sahaja, tetapi ia perlu diiringi dengan perbuatan. Itulah yang dikatakan sebagai seorang yang Muslim. Dan akhirnya di sini bahawasanya kita melihat bahawasanya perbezaan di antara orang Muslim, orang Islam dengan orang bukan Islam adalah terletak pada sembahyangnya. Maka so itulah kenapa perkara sembahyang ini satu perkara yang priority di dalam kehidupan kita ni. Kita ni melihat makan minum tadi, breakfast penting. Lapar kalau kita dah breakfast. Makan tengah hari pun penting. Hatta kita ni menggunakan mobile pun penting. Tapi kepentingan keduniaan itu adalah bentuk sementara, tapi kita jadikan bahawa sembahyang itulah satu perkara yang paling utama dalam kehidupan. Sebab itulah kenapa dalam peristiwa Isra Mi'raj Allah hadiahkan kepada Rasulullah dan juga kepada kita umat Nabi Muhammad SAW satu ibadah yang mengeratkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Untuk tema pada tahun ini sembahyang teras kecemerlangan umat. Jadi mungkin dapat Ustaz huraikan sedikit lebih lanjut mengenai mengapa digunakan kecemerlangan umat bagi sembahyang itu. Baik, alhamdulillah. Kalau kita lihat dari segi kecemerlangan itu sendiri, bahawa seorang ia akan cemerlang sebenarnya kalau ia mengerjakan sembahyang. Itu kalau melihat dari segi individu. Tetapi kalau kita melihat dalam bentuk ummah, dalam bentuk masyarakat majmu' ataupun masyarakat yang ramai, dan melihat di sini bahawasanya kecemerlangan itu sendiri terletak pada sembahyang. Sehingga kalau kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun. Dalam surah Al-Mu'minun ayat pertama dan ayat yang kedua Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Berjaya artinya qad aflah. Bila mana Allah menggunakan perkataan aflah artinya amat berjaya, artinya amat cemerlang. Cemerlanglah orang beriman itu yang mana alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Itu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyang mereka. Kemudian pada ayat yang ke-9, sambungan daripada ayat yang pertama hingga kedua menceritakan tentang ciri-ciri orang yang cemerlang itu. Pada ayat yang ke-9 Allah menyebutkan yaitu walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun. Dan di antara orang-orang yang cemerlang itu juga adalah orang yang sentiasa yuhafizuna. Artinya sembahyang mereka dijaga. Mereka sentiasa menjaga. Tidak mengabaikan, tidak melalaikan, tidak menangguh-nangguh. Maka di sini menunjukkan Allah sendiri telah menjelaskan bahawa orang yang cemerlang itu adalah orang yang sembahyang. Kemudian lagi kalau hanya setakat barangkali kita ni melihat kadang-kadang kita ni rajin berusaha. Allah tidak menjamin bahawa orang yang rajin itu ia akan menjadi orang yang kaya. Dan Allah tidak memberi jaminan orang bila mana ia berkahwin maka ia akan mendapatkan anak. Allah belum memberi jaminan lagi. Malah orang yang cantik belum tentu ia ada jodohnya. Tetapi orang yang sembahyang Allah jamin ia pasti akan berjaya. Dan kita ini melihat di sini bagaimana ada kaitan hubungan sembahyang dengan kejayaan. Ini adalah merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. So itulah kenapa kalau kita ini mengukur di mana letak kejayaan ataupun di mana letak kecemerlaan yang ada pada sembahyang itu ialah kita ini melihat daripada segi
penjagaan waktunya. Itulah kenapa penjagaan waktu kita ni, waktu pagi kenapa perlu awal bangun, kerana untuk melakukan sembahyang subuh. Dalam waktu subuh kan kadang-kadang ada orang bangun. Bila ia bangun pagi, ia mikirkan untuk jogging, untuk hiking, untuk ke laut, ke sungai dan sebagainya. Tetapi sepatutnya dalam mindsetnya perlu ya untuk melakukan sembahyang subuh. Kemudian waktu zuhurnya, dalam sembahyang ada waktu zuhur. Kita ni selalunya makan. Kemudian ada waktu asar. Waktu asar itu pun ada sembahyang asarnya, maka selalunya kita ni akan berriadah, ada exercise. Kemudian pada waktu malamnya ada maghrib dan isyanya. Maghrib isya itu pun adalah merupakan sebenarnya waktu untuk kita ni bersantai-santai. Maka inilah sebenarnya kalau kita ni menggunakan waktu sembahyang ini di dalam rutin kehidupan, maka ia ada hubungan berkenaan dengan ketenangan jiwa yang kita ni miliki. Sebab seseorang yang hidupnya selalu memikirkan tentang keuntungan, kekayaan, masalah kerja, masalah hidupnya, jiwanya tidak akan tenang. Tetapi kalau ia melakukan kehidupannya berkembali kepada dengan cara ia melakukan sembahyang, maka insya-Allah jiwa akan tenang. Dan apatah lagi bahwasanya orang yang sembahyang ini ia adalah mempunyai hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kenapa Allah berfirman, Allah perintahkan kita, aqimish shalah li dzikri. Dirikanlah sembahyang supaya kamu ingat kepada aku. Siapa lagi yang paling kita ni ingat? Selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi kalau kita ni menghadapi masalah, kepada siapa kita minta tolong selain daripada Allah Subhanahu wa taala. So itulah kalau kita ni dapat apa-apa jua masalah, maka jangan lupa selalulah berjumpa dengan Allah, iaitu melalui jalan sembahyang. Insya-Allah kita ni akan memperoleh satu kejayaan yang luar biasa yang mana tidak dapat diukur daripada bayangan manusia sendiri, tapi itulah yang merupakan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi dengan tajuk kita yang kita bawakan itu merupakan tema Isra Mi'raj. Jadi sempena sembahyang teras kecemerlangan umat ini sebagai ulasan dalam tazkirah yang kita bawakan pada hari ini, Ustaz. Silakan. Baik, alhamdulillah sebagai ulasan kita ni di dalam membincangkan berkenaan sembahyang itu adalah teras kecemerlangan umat. Maka di sini sebagai galakan ataupun sebagai kesimpulan supaya setiap individu menjadikan sembahyang itu adalah suatu perkara yang utama di dalam kehidupannya dan berusaha sebaik mungkin di dalam memperbaiki diri. Kerana sesuatu perkara yang berlaku itu walaupun di dalam sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita ni jangan lupa bahawasanya sembahyang itulah sebenarnya membentuk kepribadian akhlak seseorang. Sebab itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Seorang yang sembahyang itu maka ia akan dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan sembahyang itulah juga menjadikan ia menjadi seorang yang betul-betul faham tentang hukum hakam, perkara yang dilarang, perkara yang tidak boleh dan sebagainya. Dan sembahyang itulah juga yang menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat menghubungkan silaturahim bukan hanya dengan orang ahli keluarga, malah dengan jemaah yang lain. Maka sebab itulah perkara perbincangan sembahyang sebenarnya bukan satu tajuk yang pendek, tetapi yang punya perbincangan yang luas. Betul. Sehingga bermula daripada mandinya, wudunya dan sebagainya, semua ada terletak pada sembahyang. Jadi mudah-mudahan kaum muslimin dan mukminin sekalian menjadikan bahawa sesanya sembahyang ini adalah bukan hanya setakat kewajipan, tetapi ia sebenarnya adalah mempunyai ada hubungan kait kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alhamdulillah. Mungkin tadi ya. Demikian tadi telah pun kita dengarkan bersama segmen tazkirah kita pada hari ini, itu sembahyang teras kecemerlangan umat. Semoga bermanfaat apa juga yang dikongsikan bersama kita di segmen tazkirah kita pada hari ini, dan juga kita ucapkan kepada narasumber kita iaitu Ustaz Haji Samali Haji Adam yang berkesudian untuk memberikan tazkirah pada hari ini. Terima kasih Ustaz dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.